Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas kali ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan topik satu iaitu keseimbangan redox. Cuma untuk kali ini kita akan fokus kepada penentuan nombor pengoksidaan. Okey, seperti yang kita tahu, nombor pengoksidaan ataupun keadaan pengoksidaan ialah cas. Cas unsur dalam sebatian apabila berlakunya pemindahan elektron. Pemindahan elektron ni bermaksud sesuatu unsur tu menerima elektron ataupun melepaskan elektron. Okey, so dia akan jadi ion lah kan? Okey, so ion dia ada charge. Okey, so pemindahan elektron ni berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom-atom yang lain. Okey. So nombor pengoksidaan ni ialah suatu unsur dalam ion atau sebatian ditentukan berdasarkan beberapa garis panduan. So yang inilah yang kita nak tahu kan. Okey, so jadi sebelum tu kita kena tahu nombor pengoksidaan bagi semua unsur ialah sifar. Unsur ni bukan ion dia unsur. Dia satu jenis sahaja. Contohnya O tu dia ada O kan. Dia ada satu jenis O. Tu adalah unsur. Jadi nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Okey, selain tu juga pelajar kena tahu nombor pengoksidaan bagi ion monoatom. Monoatom satu ion mono satu adalah bersamaan dengan charge pada ion itu. Contohnya ion cuprum 2, cuprum 2+, K+, Br-, O2-, aluminium 3+, dan lain-lain lagi. Banyak yang kita dah hafal kan? Tu nombor pengoksidaan bagi ion monoatom yang kita tahu ni, yang satu je kan? So kita tengok je charge pada ion tersebut. Okey, seterusnya nombor pengoksidaan unsur dalam sebatian. Okey, sebatian contohnya lithium klorida. Okey, bagi kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13 dalam jadual berkala masing-masing ialah positif 1, positif 2 dan positif 3. Yang ni sama je macam konsep yang nombor 2 tadi tu, monoatom kan. Ion monoatom dia charge, nombor pengoksidaan dia tu adalah pada charge dia. Walaupun dia MgO tapi dia adalah sebatian ion. Sebatian ion sebenarnya ada Mg2+ dan O2-. Okey. Jadi nombor pengoksidaan pada O pun kat situ adalah negatif 2. Cuma kita kena remember lah. Kena take note yang kalau nombor pengoksidaan charge positif atau negatif mesti ditulis di bahagian hadapan nombor pengoksidaan. Okey. Satu lagi cikgu nak ingatkan, kosong pun adalah nombor pengoksidaan. Okey, seterusnya nombor 4. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu sebatian ialah sifar. Jumlah dia kan, NaCl, jumlah dia tu sebatian tu NaCl ialah kosong. Sebab Na adalah positif 1, Cl negatif 1. Jadi total dia positif 1 minus 1 equal to 0. Okey. Yang ni kita tengok sekejap lagi lah. Tentukan nombor pengoksidaan ni kita akan lihat dengan lebih detail kejap lagi. Okey. Seterusnya nombor 5. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu ion polyatom adalah bersamaan dengan charge pada ion itu. Polyatom. Okey, polyatom ni contohnya amonium. So dia terdiri daripada lebih daripada satu unsur. Kan ada nitrogen dan juga hydrogen ion. Okey, kalau tadi kita nampak kan NaCl. Tak ada charge kan? Kosong total dia. Tapi kalau NH4+, so plus tu adalah charge bagi ion NH4, bagi ion amonium. Jadi total charge dia adalah positif.
Okey. Positif tu mewakili NH4 lah. Dia bukan untuk H+. Jadi kalau soalan tanya kan. Contohnya yang ni. Kita tengok sebelah dia ni. Tentukan nombor pengoksidaan bagi ion bagi karbon dalam ion karbonat. Okey. Kalau ion oksida ataupun oksida, kita tahu O2 minus. Okey. 2 minus CO. Sekejap Okey. Kalau kita nampak kat sini, yang dua ni sebenarnya bukan ion bagi O ya. Dia adalah ion bagi total ion karbonat ni. Jadi sebab itulah kat sini adalah 2. Jadi kita nak tahu C, so kita wakilkan X. Yang kita nak tahu tu kita wakilkan dengan X. X tambah dengan, okey, kat sini kita tahu ion oksida ada 3. Jadi 3 darab negatif 2 sama dengan 2. 2 ni datang daripada nombor yang cikgu tunjuk ni nombor kat atas ni. Okey, so calculation matematik macam biasa. So dapatlah X equal to 4. Tapi bila nombor pengoksidaan wajib tulis sign positif ataupun negatif kat depan. Jadi nombor pengoksidaan bagi karbon dalam ion karbonat ialah positif 4. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya nombor 6. Yang ni pengecualian special case. Biasa kita tahu nombor pengoksidaan bagi hidrogen ialah H+ kan. Tapi untuk ni nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam sebatian biasanya positif 1. Yes, we know that. Kecuali dalam logam hidrida iaitu negatif 1. Contoh logam hidrida, natrium hidrida. Yang tu total charge dia kosong kan. Yang ni total charge dia kosong. Tapi bila kita kira kan, Na kita tahu Na+, so positif 1. Jadi tambah dengan yang ni tambah X. Hidrida yang kita tak tahu, kononnya kita tak tahulah kalau kita tak hafal kan. So sama dengan kosong. So X sama dengan negatif 1. Jadi kat sini ion hidrida nombor pengoksidaan ialah negatif 1. Kalau dalam asid, contohnya HCl, HNO3, H2SO4, semua tu ion hidrogen dia, nombor pengoksidaan bagi ion hidrogen ialah positif 1. Okey. Seterusnya nombor 7. Okey, nombor pengoksidaan bagi oksigen dalam sebatian biasanya ialah 2 kan. Okey, oksigen iaitu oksida, ion dia oksida, oksigen adalah atom. Bila jadi ion dia akan jadi oksida kan. Alright. So kecuali sebatian peroksida, contohnya hidrogen peroksida ataupun hidrogen peroksida H2O2. Jadi kat sini bila kita kira, kita akan dapat nombor pengoksidaan bagi O ialah negatif 1. Bukan negatif 2. So ada sedikit pengecualian lah bagi hidrida dan oksigen dalam sebatian peroksida. Okey, nombor 8. Nombor pengoksidaan bagi unsur kumpulan 17 dalam sebatian biasanya negatif 1. Okey, kita tahu Cl-, fluorine, chlorine, bromine, iodine semua negatif 1. Iaitu fluorida, klorida, bromida dan juga iodida. Yang ni kita tahulah. Cuma dia ada pengecualian. Contohnya nombor pengoksidaan bromin dalam ion bromat. Tak apa, jangan risaulah. Tak apa, tak hafal pun kita boleh kira. Kita tahu kan nak kira macam mana kan, yang cikgu ajar tadi tu. Tak apa, yang ni tak hafal pun tak apa, sebab kita tahu. Contohnya kita ambil yang ni this one. Okey. Jangan nervous lah ataupun jangan stres walaupun kita tak tahu nombor pengoksidaan bromin 5, positif 5. Tak apa. Kita just kira macam biasa. Yang kita tak tahu tu biar kita wakilkan dengan X. Dan kita tahu dalam ni ada 3 ion oksida. Jadi 3 darab negatif 2. So sama dengan
sama dengan negatif 1. Jadi kita kira matematik macam biasa, kita akan dapat positif 5. Okey. Sedikit lagi ya. Okey, nombor pengoksidaan dan penamaan sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC. IUPAC ni macam set standard name lah untuk ion-ion kan. So yang ni macam senang je ni. Okey. Ni biasanya nombor unsur peralihan memang adalah banyak nombor pengoksidaan. Sebab sifat unsur peralihan dia ada banyak nombor pengoksidaan. Ni contoh ferrum. Ferrum adalah nombor pengoksidaan ferrum ada positif 2 dan positif 3. Sebab ferrum ni adalah salah satu unsur peralihan. Okey, ni beberapa contoh lagi. Tak apa, yang ni kalau tak hafal pun tak apa sebenarnya sebab kita boleh kira. Ni ada beberapa contoh untuk mengira nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur yang tertentu. Yang ni contoh pertama magnesium nitrat. Kita dah tahulah magnesium nitrat. Dalam magnesium nitrat, magnesium adalah positif 2. Ada serta-serta sebatian mudah. Yang ni contohnya, yang ni payah sikit kan. Okey, yang ni kita kira macam biasa. Okey, this one. Okey, mangan dia ada banyak nombor pengoksidaan. Okey, jadi untuk tahu nombor pengoksidaan mangan dalam ni manganat MnO4 ni manganat. Jadi kita kira macam tadi. So mangan yang kita nak cari tu Mn ni kita wakilkan dengan X. So tambah dengan 4 darab negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab O adalah negatif 2. So sama dengan negatif 1. Negatif 1 sebab kita nampak charge kat sini negatif 1. Apa-apa charge yang kita nampak tu adalah total charge bagi polyatomic ion ni. Okey, last sekali kita akan dapat positif 7. Okey, then ni beberapa contoh lagi. Boleh lihat calculation dia macam mana. Boleh ni simple matematik sahaja. Okey, ada lagi tak contoh? Okey, last ferrum dalam FeCl2. Jadi kita boleh agak dah yang ni. Ferrum tu mesti ferrum positif 2. Mesti 2 plus. Nombor pengoksidaan positif 2. Ingat nombor pengoksidaan wajib tulis positif di hadapan. Okey, so ni last contoh. Ferrum Cl3. Okey, biasanya unsur-unsur peralihan mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan yang berbeza yang cikgu dah terangkan sebentar tadi. Okey, itu saja untuk kali ini. So cikgu harap boleh faham apa-apa kemusykilan kita akan bincang dalam Telegram kelas. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.